Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita akan baca pada hari ini surah Hud, bermula dari ayat 33 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana
pada pagi ini kita dapat baca Quran dan mentadabbur maknanya. Dan inilah kelebihan dan keutamaan yang kita syukuri betapa besarnya anugerah ini yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Quran ni kita kata ibarat batu asah. Batu asah ni kalau pisau nak suruh tajam, dia kena gosok senantiasa. Jadi bila dah gosok senantiasa, dia pun keluarlah karat-karat dia. Lemak-lemak hak melekat dekat pisau tu. Sehingga akhirnya dia jadi terang bersinar. Hati kita pun lagu tu juga. Hati kita ni kadang-kadang perlu kepada asahan. Pasal dia berkarat, mari lemak dia. Nak apa dia? Nak kena asah balik. Biar tajam balik. Ataupun nak suruh bersinar lah, nak suruh cerah. Dalam perbandingan yang lain, kita ni kadang-kadang bila deria rasa tu hilang, kita pun rasa bimbang. Muslimlah ni, kalau tiba-tiba deria rasa kita hilang, deria bau kita hilang, bimbang ke tak bimbang? Susah hati. Terus pergi klinik, terus pergi hospital, bahagia kecemasan. Bagi tahu nurse, saya ni deria rasa hilang, deria bau hilang. Nurse pun tak ada tunggu lama dah. Awak panggil, awak mari PPE tu, awak mari dengan pakaian PPE dia tu, ambulans, awak pergi tempat COVID center. Bimbang kita kalau deria rasa dengan deria bau hilang. Tapi berapa ramai orang bimbang apabila deria hati dia hilang. Dia tak berasa tenang. Dia tak berasa dah orang baca Quran tidak sampai wajilat qulubuhum. Kita lah pun kadang-kadang lagu tu juga. Nah, bila hati tu tak hidup, dia tak bimbang. Bila hidung tak fungsi, hilang. Bimbang. Bila makanan tak berasa, sedangkan hati yang sakit ni lebih besar sakit dia daripada COVID. Hati yang sakit ni, bila dia dah sakit, dia tak rasa manisnya iman. Dia tak rasa pahitnya maksiat. Dia tak rasa khusyuk dalam solat. Dia tak rasa tenangnya berhubungan dengan Tuhan. Dia tak rasa indahnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tu lebih teruk daripada COVID sebenarnya. Cuma manusia tak bimbang. Sebab itu kesan daripada hati yang mati sekarang ni keluar daripada statistik 4% daripada 4% ke berapa peratus daripada pengguna internet musim-musim COVID ni melayari laman-laman web lucah. Tengah-tengah hari musibah, mereka bermudah-mudahan dengan maksiat. Nah, berapa tu? Deria rasa ada, deria hidup pun ada, tapi deria hati mati. Musim-musim musibah lagu ni, tengok orang mati tiap-tiap hari, keluar dalam TV statistik mati sekian, dan kita pula tak tahu sama ada bila kita nak kena kita ke ataupun tak kena ke, boleh sembuh ke tak boleh sembuh, kita pun tak tahu. Maka masa itulah kita, waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila hati dah mati, hak tu bahagian hak lama web.
Berapa ramai orang yang tak solat. Hari musibah macam ni, tak, solat berjamaah pun tak ada, dia pun tak solat juga. Tak solat langsung. Kalau budak-budak dulu pergi sekolah, cikgu paksalah solat zuhur dengan asar. Kalau sekolah petang, kena solat di sekolah. Balik rumah pakai tak semayang. Hanya tanya, ibu bapa kat rumah pun tak semayang juga. Mari musim Covid, tak semayang juga. Ni lebih teruk daripada Covid. Sebab apa? Hati dia mati. Hati dia mati. Jadi sebab itulah kita kata, peri pentingnya kita ni memiliki hati yang sihat. Tidaklah kata nak suruh hati kita ni setanding hatinya para sahabat, hatinya para salafus salih. Mereka tu memiliki hati yang Masya Allah. Hati dan seluruh hidupnya mereka serahkan kepada Allah. Kita ni kalau boleh hati kita tu cubit rasa sakit tak apa dah. Maknanya berasa hati tu bila buat maksiat lama-lama dia berasa gundah gulana tu hadir. Gundah gulana tu hadir. Rasa tak selesa. Rasa aku ni jauh dah ni. Rasa hilangnya rasa ketenangan dalam hati itu disebabkan maksiat. Sehingga akhirnya kita terpanggil untuk kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, dan kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapatkan hati itu, nak bersihkan dia, salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Jadi bacalah Quran. Dialah merupakan rawatan kepada hati kita. Rawatan untuk hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Semoga Allah menjadikan hati kita ni hati yang tenang, hati yang bercahaya, hati yang disirami dengan siraman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini banyak doa-doa yang berkaitan dengan hati yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Allah. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku adanya cahaya. Adanya cahaya. Jadi kita minta agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan hati kita yang sakit. Hati kita ni banyak penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati kita. Itu lebih berat. Hati kalau sakit lebih teruk daripada Covid. Covid ni sesak dada, sesak nafas. Tapi hati kalau dah gelap gelita, tidak beriman kepada Allah, tak nampak dah keindahan syariat Allah. Ada orang dia sakit hati tengok. Siapa syariat Allah ni pun dia rasa tak suka. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Ayat yang kita baca sebelum daripada ni, mereka yang menghalang manusia daripada jalan Allah, dan kalau boleh dia nak jalan tu bengkok, maknanya ikut selera dia. Dia tak nak ikut petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia tak tenang bila orang buat syariat Allah. Dia rasa tak suka, tak tenang. Dia tengok orang solat Jumaat pun dia tengok, oh rajin sangat. Dia tengok orang pakai tudung pun dia rasa tak selesa. Dia tengok orang pakai seluar sikap sikit, dia rasa tak selesa. Baru ni keluar dalam Pro Media Tajdid, kita duk tengok forum analisis dalam TV Al-Hijrah berkaitan dengan skam poligami ni. Orang panggil skam poligami. Siapa perikat Dr. Mazhar pun jawab balik, aktivis
kemanusiaan ni, pejuang hak asasi ke, hak duduk kata poligami ni guna istilah scam, guna istilah untuk memburukkan syariat Allah, guna hujah cerai guna WhatsApp, guna hujah tidak berlaku adil, sampai menghasut isteri pertama, akhir sekali cerai berai keluarga. Dia lupa kadang-kadang sebab nasihat dia lah keluarga tu berantakan. Kalau tidak kerana hak dia duk cucuk-cucuk ni, boleh jadi isteri tu boleh duk terima begitu. Tapi nasihatnya dia kata apa? Jangan sampai kita memandang rendah kepada syariat Allah. Padahal semua bentuk hak dia sebut, dia tak setuju dengan perkahwinan kedua tu, berlaku je pada perkahwinan pertama. Cerai WhatsApp berlaku pada perkahwinan pertama. Tak bagi nafkah. Orang isteri seorang pun ada tak bagi nafkah. Apa lagi? Pukul isteri. Orang isteri seorang pun ramai mana pukul isteri. Jadi apakah dengan hujah tu kita nak mengharamkan ataupun kita tak nak bagi orang kahwin? Tak payah kahwin lah kalau lagu tu. Maknanya akhir sekali rosak binasa. Syariat Allah ni mesti dinilai pada sudut syariat. Kesalahan manusia kekal sebagai kesalahan manusia. Jangan sampai ambil kesalahan kekurangan manusia bawa sampai kepada menghalang ataupun memandang rendah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu semuanya berkait kepada masalah hati. Hati kalau dah kena penyakit lebih teruk daripada COVID. COVID ni hilang rasa bau, hilang rasa diri rasa, makan pun tak berasa, macam kita demam sesemua. Macam mana tak? Hak manis rasa pahit, tawar. Orang bagi nasi ayam pun rasa tak boleh nak makan. Orang bagi nasi biryani pun tak boleh nak makan. Orang bagi nasi tak boleh makan. Sama je rasa dia. Hilang dari dia rasa. Maka begitulah penyakit bila kena kat hati, hilang dari hati. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan sifat itu hati kita menjadi tenang. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita kembali ke cerita tu tak panjang, tak jauh. Sebab cerita ni dia orang panggil, kalau kita tengok ada babak-babak dia, scene kau dia panggil tak? Scene 1, scene 2, scene 3. Jadi nak pindah scene ke scene tu, jadi bila ayat tu slow lah sikit. Baik, semalam kita cerita sampai ayat 32. Kaum Nabi Nuh kata banyak cakap kamu Nabi Nuh. Bahasa kita lah tu, ya. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Jadi kaum dia kata apa? Banyak sangat cakap kamu ni, kamu telah bertikam lidah membatah kami, banyak sangat hujah kamu ni. Tak kira, tak usah cakap banyak lah. Datangkan azab. Kalau betul kamu ni orang yang benar, mana dia azab yang dijanjikan. Jadi mereka mencabar Nabi Nuh AS supaya datangkan azab. Maka Nabi Nuh kata apa? Okey, ayat yang kita baca hari ni. Qala innama ya'tikum bihillah. Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu. Yang tu maknanya Nabi Nuh kata aku tak tahu, itu urusan Allah. Azab ni bukan urusan manusia. Insya, kalau Allah berkehendak dia turunkan. Adapun bagi umat kita, alhamdulillah Allah berkehendak untuk tidak menurunkan azab sebagaimana kaum terdahulu. Padahal kalau nak kira apa yang ada pada umat ini sama seperti apa yang ada pada umat terdahulu. Dosa kaum Nabi Lut ada tak pada kaum kita, pada umat kita? Ada.
Dosa kaum Nabi Nuh. Ada tak sembah berhala ni pada kita? Banyak. Dosa kaum Nabi Shu'aib, tipu timbangan. Ada juga. Dosa Fir'aun, mengaku jadi Tuhan. Ada juga. Tak jauh pak kita pun ada. Tak nanti mari Dajjal besar, mari. Hak mengaku jadi Tuhan ada. Kerajaan langit lagi. Semua dosa-dosa ada pada umat ni. Tapi Allah telah menahan dengan rahmatnya azab. Tujuannya apa? Memberi ruang kepada hamba-Nya untuk bertaubat. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Pemurah, lagi Maha Penyantun, yang telah menahan azab daripada kita, memberi waktu kepada kita untuk bertaubat. Dan kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam iman, matikan kita dalam amal salih. Andai kata dosa tu masih banyak, mohon Allah Ta'ala tangguhkan bagi kita. Bagilah masa kepada kita selama dunia ni untuk kita, dan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita untuk bertaubat. Kalau dah mati tak boleh dah lah. Jadi itu untuk umat kita. Untuk umat terdahulu Allah Ta'ala timpakan azab. Dan semua tu urusan Allah. Kata Nabi Nuh, insya, kalau Allah berkehendak itu urusan dia. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak turun, kamu tak ada kuasa untuk tahan. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum, dan tiadanya dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan kembali. Jadi Nabi Nuh juga berlepas diri, ataupun nak kata urusan hidayah tu urusan Allah. Azab pun aku tak boleh nak kata apa, urusan hidayah pun aku tak boleh nak kata apa. Kalau aku memberi nasihat kepada kamu tapi Allah berkehendak menyesatkan kamu, maka itu juga urusan Allah. Dialah Allah tempat kamu kembali. Jadi sebab tu para nabi ni pun dalam soal dakwah mereka berdoa kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah, mereka mohon pertolongan dari Allah, beristi'anah kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada umat dia. Nabi dengan Abu Hurairah, tengok Nabi doa agar mak Abu Hurairah masuk Islam. Akhir sekali mak dia masuk Islam dengan doa Nabi. Umar Al-Khattab, Nabi minta dengan Allah, ya Allah berilah hidayah kepada salah seorang daripada dua Umar, sama ada Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal. Allah terima doa Nabi. Lalu Allah bagi hidayah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya Nabi sendiri pun minta doa. Nabi tidak berhak untuk hidayah. Dan Nabi berserah kepada Allah. Kalau Nabi memiliki hidayah, pasti Abu Talib dah masuk Islam. Pasti pok-pok saudara dia dah masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak memiliki hidayah. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita menerima hidayah. Dan mudah-mudahan Allah jaga hidayah ini dalam hati kita, sehingga kita kembali kepada Allah, bawa dia. Ni harta paling bernilai. Orang kata orang nak bagi 1 bilion sekalipun, dengan nilai hidayah ni tak terbanding. Okay? Jadi Nabi Nuh kata, aku tu pun tak boleh buat apa kalau Allah Ta'ala berkehendak menyesatkan kamu. Nasihat aku tidak bermanfaat bagi kamu. Dialah Allah Tuhan kamu dan kepadanya lah kamu kembali. Baik. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, Allah tak bagi hidayah ni ada sebab yang Allah Ta'ala tahu. Takdir ni tidak pernah zalim. Itu kena faham.
Kalau kata tak acilah, Allah bagi siapa yang dia kehendaki. Allah ni kita kena letak bahawa apa saja yang berlaku, Allah tidak berbuat zalim. Ada sebab lah. Dan Allah Ta'ala hantar macam-macam dah. Rasul, turunkan kitab. Bagi ni, COVID ni salah satunya nak suruh manusia sedar. Tapi manusia tak sedar juga. Jadi maknanya apa? Allah tu kalau tidak dapat hidayat, tidak zalim. Berlaku dengan kehendak Allah. Tapi Allah tidak zalim. Sebab apa? Sebab ada sebab. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi hidayat? Dan sebab-sebab hidayat tu Allah Ta'ala turunkan Nabi sebagai hujjah, Quran sebagai hujjah, habis semua. Jadi jangan pula seorang tu berhujjah. Tidak adil kalau Allah bagi kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah tak bagi kepada siapa kehendaki. Kita tak tahu rahsia Allah. Kenapa Abu Talib tidak beriman? Ada rahsia di sisi Allah. Okey? Kita tak tahu kenapa Abu Jahal tidak beriman. Kenapa Allah pilih Umar Al-Khattab di sebalik doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua rahsia Allah. Hidayah ni milik Allah, bukan milik kita. Kita tidak memilikinya walaupun terhadap anak sendiri. Walaupun untuk diri sendiri. Atau walaupun untuk diri sendiri. Walaupun untuk isteri pasangan kita. Kita sendiri pun kita tak milik hidayah. Tak boleh kata aku ni hidayah ni milik aku. Tak boleh. Untuk diri sendiri pun kita kena minta dengan Allah. Sebab tu kita tiap-tiap hari kita ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan mintalah dengan Allah petunjuk. Minta. Jangan kadang-kadang bila sampai satu tahap kita rasa kita ni berada di atas jalan yang benar sebab kita. Jangan sampai akulah benar, orang lain tak betul. Kita kena syukur kepada Allah. Kita berada di atas kebenaran ni bukan sebab kepandaian kita semata-mata tu. Bukan sebab kita pilih, sebab Allah yang kurniakan hidayah tu kepada kita. Bila kita tengok orang tidak dapat hidayah, kita kena minta doa kepada Allah. Ya Allah, bila kepada dia hidayah. Ni kadang-kadang sampai kita tengok orang tu sebelah mata. Kita dulu pun duduk macam dia juga. Betul tak? Cuma janganlah kita kata, tak apalah, ikut dia lah, aku dulu lagu tu juga. Tak, kita kena usahalah. Minta doa, ya Allah, kurniakanlah kepada dia hidayah. Kita dapat hidayah ni, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sebab tu kita syukur kepada Allah dan minta hidayah kepada Allah. Jangan sampai satu hari kita sombong dengan Allah. Nampak apa? Soal hidayah tu kita punya. Dia serupa harta juga. Rezeki lagu tu. Ada orang dulu tak ada rezeki, minta dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, minta rezeki. Ya Allah, Allah bagi dia kaya. Siapa dia kaya, dia rasa apa? Akulah yang usaha untuk harta ni. Hidayah petunjuk jangan jadi gitu. Masa kita belajar, mula-mula belajar, ya Allah aku tak pandai, fahamkanlah aku ya Allah. Bila dah belajar pandai, sebab aku belajarlah jadi pandai. Benda sama ya. Di saat dia jadi sombong dengan Allah, maka di saat itu Allah Ta'ala akan memberikan balasan bagi dia. Sebab tu jangan sombong kita. Hatta kita ada ilmu ni lebih, kalau perbandingan harta kita boleh kata gitu, ilmu lagilah tinggi. Kalau harta seorang tu kata, aku jadi kaya sebab hasil usaha aku. Kalau dia kata begitu salah. Dan bila dia kata begitu terhadap soal hidayah, aku jadi gini sebab aku belajar. Aku jadi gini ni sebab aku pandai. Dia lupa. Ada lagi orang belajar lebih tinggi daripada dia. Tapi tak dapat hidayah macam dia. Tak? Isu sehari dua hari ni kadang-kadang orang soal. Orang cerdik pandai. Dulu kita dengar dia cakap Masya Allah. Kemudian lepas dia jadi pakar motivasi, nasihat, akhir sekali melampaui daripada batas dia. Sehingga terjun ke dalam bidang yang bukan ahlinya. Akhir sekali kita minta dengan Allah, ya Allah bagilah hidayah, petunjuk hidayah. Jangan sampai seorang tu rasa takabur dengan ilmu dia.
Syirik kecil lah, boleh jadi riak dan sebagainya. Dia rasa kebaikan tu daripada diri dia. Dia tak sembah selain Allah, tapi dia rasa macam. Tapi kalau dia sehingga pekat merasa dialah yang menentukan, tu boleh jadi syirik besar. Dia rasa dia ada kuasa ketuhanan dan sebagainya. Jangan. Tak. Hidayah ni milik Allah. Kita sendiri pun minta dengan Allah. Jadi bila Allah dah bagi kat kita hidayah, jangan rasa sombong. Tunjuk orang tu tak betul, tunjuk orang ni tak betul. Ya Islam kot, dia masih Islam, doakan kepada Allah. Ya Allah, bagilah pada dia. Orang Arab kalau nak marah ke orang, dia kata hadah Allah. Allah yahdik. Saya ingat kalau dulu kan, kalau duduk kelas dia, Allah yahdik. Dia nak marah ke orang dah tu, Allah bagi hidayah kat kamu. Doa, sentiasa doa. Macam mana dia tu? Allah bagi hidayah lah kat dia. Ya, semoga Allah bagi hidayah lah kat dia. Gitu. Bila kita cerita tentang orang yang kita rasa terkeluar daripada landasan atau manhaj, atau semoga Allah bagi hidayah kepadanya. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Acu tulis kalau komen Facebook kita tu, sahabat-sahabat kita bila komen, contohnya mufti tegur seorang ni dalam kurungan, semoga Allah bagi hidayah kepadanya. Kita jadikan satu amalan kita doa. Seorang doktor telah melampaui batas ilmunya, semoga Allah bagi hidayah kepadanya. Jadikan gitu. Orang ni anti vaksin, semoga Allah bagi hidayah kepadanya. Kalau kita tak setujulah. Kalau kita setuju, macam mana tu? Kalau kita setuju, ada orang flat earth, golongan bumi ni rata, semoga Allah bagi hidayah kepadanya. Kita cerita tentang isu konspirasi, semoga Allah bagi hidayah. Jadikan doa kita minta hidayah kepada Allah. Sebab hidayah dia bukan milik kita. Kita duduk di atas ni pun kerana anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Kalau Allah tiba-tiba nak tarik hidayah ni daripada kita, habis. Minta Allah Ta'ala janganlah pesongkan hati kita ni setelah dia bagi hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita petunjuk. Okay. Baik. Jadi Nabi Nuh kata kepada kaum dia gitu. Aku tak boleh tolong kamu kalau Allah Ta'ala tak bagi dah. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu. Kalaupun aku nak, in aradallahu nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Kalau Allah nak sesatkan kamu, aku tak boleh kata apa. Itu Nabi Nuh alaihi salam kata kepada kaum dia. Lepas tu kita ni minta banyak, kena minta hidayah dengan Allah. Minta anak-anak kita ni boleh kita ajar dia. Kita memang ajar dia, tapi hidayah tetap milik Allah. Dia pergi sekolah, hidayah tetap milik Allah. Kita beli buku, kita beli macam-macam pun teknik mengajar, hidayah tetap milik Allah. Cikgu-cikgu bila ajar anak murid, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Semoga Allah bagi hidayah. Jadikan doa permintaan hidayah ni senantiasa. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita dan semua asatidzah kita dan seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Baik. Am yaquluna iftarah, kata Allah. Ayat ni am yaquluna iftarah. Mereka terus berdegil. Bahkan mereka menuduh Nabi Nuh sengaja-ngaja mengadakan secara dusta. Am yaquluna iftarah. Mereka menuduh mengatakan Nabi Nuh sengaja mengada-adakan dusta. Qul, katakanlah, iniftaraituhu, bahawa Tuhan mengurniakan pangkat Nabi kepadanya. Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata, kalau aku yang mereka-reka wahyu itu, maka akulah yang akan menanggung dosa perbuatanku itu. Dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu menuduhku.
dalam terjemahan tafsir Pimpinan Rahman ni, dia kata perintah ni pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dalam tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir ni, kata ayat ni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ni dikata orang kafir Mekah yang kata Nabi Muhammad reka cerita ni. Am yaqulu naftarah, mereka kata kamu reka cerita ni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, iniftaraituhu, kalau aku reka cerita ni, fa alayya ijrami, maka balasan akulah yang akan menanggung dosa. Aku akan tanggung dosa di atas kesalahanku mereka sesuatu di atas nama Allah. Wa ana bari'un mimma tujrimun, dan aku berlepas diri pada apa yang kamu tuduh aku tu. Maknanya apa? Sama ada Nabi Nuh ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan para nabi pun berlepas diri daripada mereka cipta sesuatu dalam agama Allah. Nabi-nabi ni takut untuk sampaikan sesuatu dalam agama Allah yang Allah tak wahyukan kepadanya. Boleh faham tak? Nabi tak akan reka-reka. Nabi tak akan reka agama. Kalau aku reka agama ni, habis. Makna tidak kamu kena, aku dulu kena azab. Fa'alayya ijrami. Aku takut kalau kena reka. Nabi-nabi ni takut untuk reka agama. Padahal dia ni nabi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang sesuatu persoalan, pertanyaan yang tak ada wahyu padanya lagi, Nabi diam, Nabi tak jawab. Sehinggalah turun wahyu baru Nabi jawab. Tu Nabi. Maknanya Nabi sebagai Nabi pun tak reka hadis palsu. Bahasa gitulah mudahnya. Walaupun dia ada autoriti untuk menyampaikan wahyu, dan apa yang dia sampaikan menjadi hadis, dia sendiri tak reka hadis palsu. Anak yang gitu. Nabi tak reka hadis sehingga datang wahyu. Kat kita ni tak mari wahyu, mai reka hadis palsu bro. Oh, mudah-mudah je. Nabi sendiri tak reka amalan melainkan dengan wahyu. Tak ada Nabi kata buat gini dah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak pernah bercakap dengan hawa nafsu dia, melainkan bila dia buat sesuatu, bila dia cakap sesuatu, ia adalah dengan wahyu. Jadi sepatutnya kita sebagai umat lagi takutlah. Benda sesuatu yang bukan datang dari Allah, bukan datang daripada Nabi, tiba-tiba kita nak kata dia agama Allah, ini satu benda yang berat sebenarnya. Sebab tu musuh kepada agama Allah, musuh kepada sunnah adalah satu, kekufuran, tolak tu agama Allah. Yang kedua, musuh kepada sunnah adalah bid'ah. Kerana bid'ah ni adalah memasukkan sesuatu dalam agama Allah sedang dia bukan datang dari Allah dan Rasul. Nabi tak pernah bagi tahu, Allah tak pernah wahyukan, tiba-tiba seorang tu dia masukkan sesuatu dalam agama Allah. Am yaqulu naftarah, apakah kamu reka benda ni? Qul, katakanlah, iniftaraitu fa'alayya ijrami, kalau aku reka benda ni, aku akan tanggung dosa dia. Nabi rakyat lagu tu. Orang kita mudah-mudah je. Tak apa, Nabi tak buat pun. Tak apa, tak ada dalil pun. Tak ada pun dalil yang melarang. Tak ada dalil pun larang kita tak boleh buat. Ya Allahu Akbar. Kamu sekarang ni sedang memasukkan sesuatu dalam agama Allah. Dalil dia, inilah dalil dia.
Dalil dia, jangan reka sesuatu dalam agama Allah. Banyak dalil yang kata jangan reka sesuatu. Nabi SAW kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat sesuatu amalan yang aku tak suruh dia, amalan tersebut tertolak. Cerita orang dihalau daripada kolam Nabi di hari akhirat. Kenapa jadi begitu? Walaupun dia mengaku dia umat Nabi, tak, selepas Nabi wafat, dia telah mereka-reka sesuatu dalam agama Nabi. Apa kita tak rasa bersalah? Kita kalau masukkan satu word dalam perlembagaan Malaysia yang tak ada dalam perlembagaan, nak kena buat keputusan 2/3 parlimen luluh baru boleh tukar satu word dalam perlembagaan. Satu word dia. Nak kena, selagi tak luluh 2/3, kena mari ordinan darurat. Parlimen tak boleh bersidang, habis tak boleh. Kena kekuasaan yang di Pertuan Agong saja memutuskan. Tiba-tiba kita nak buat akta kita sendiri, akta hukum kita sendiri. Tak boleh. Agama lagi suci daripada perlembagaan. Tiba-tiba nak masukkan satu word, kamu senang-senang aja kata. Tak apa, tak ada dalil pun larang dia. Nabi sendiri tak berani nak tambah dalam agama Allah. Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami. Kalaulah aku yang reka wahyu tu, maka aku akan tanggung dosa perbuatanku. Dan Nabi kata, ana bari'un mimma tujrimun. Aku berlepas diri, aku bersih dari dosa yang kamu tuduh aku tu. Apa dia? Kamu kata aku reka, aku tak reka. Ni datang dari Allah. Jadi sebab tu kita kata musuh kepada sunnah adalah bid'ah. Siapa yang kata macam tu? Nabi. Nabi kata bila sebut Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Aku magikan nasihat kamu, hati-hati, jauhkan diri daripada perkara yang direka-reka. Itu Nabi. Jadi sebab tu dalam agama ni kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah bagi hidayah kepada sahabat-sahabat kita, para ilmuwan kita, asatidzah kita, para penceramah. Semoga Allah bagi hidayah kepada mereka untuk mereka bawa agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu pewaris Nabi, dan mewarisi Nabi adalah dengan mewarisi wahyu yang telah diturunkan atau disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Bukan dengan mereka cipta sesuatu yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata tafsir Ibnu Katsir, ayat ni adalah ayat yang mendatang tengah cerita Nabi Nuh, datang perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang seterusnya. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumik. Setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu, melainkan orang-orang yang telah sedia beriman. Melainkan orang yang telah sedia beriman. Maka wahyu kata, Allah Ta'ala kata Nabi Nuh, tak ada kaummu yang akan beriman. Melainkan orang yang sudah beriman, itu sahajalah pengikut kamu. Okey? Itu saja. Hal lain tak akan beriman. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi tahu hal lain tak akan beriman. Annahu la yu'mina min qaumika. Tak akan beriman dah. Okay? Allah dah bagi tahu Nabi Nuh. Allah tahu mereka semua ni tak akan beriman dah. Melainkan orang yang telah sedia beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka janganlah kamu berduka cita tentang apa yang senantiasa mereka lakukan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahyina. Maka buatlah bahtera dengan pengawasan dan kawalan kami. Okay? Allah Ta'ala wahyukan kepada
Nabi Nuh supaya buat bahtera. Buat bahtera dengan pengawasan daripada kami. Allah Ta'ala pula ajar lagu mana bahtera dia ni, nak kukuhnya bahtera dia ni, hebatnya binaan dia tu Allah yang wahyu. Kalau jumpa design dia ni, tuan boleh ambil design dia lah, tapi tak ada orang boleh bagi tahu design dia macam mana. Kayu dia pun orang nak jual kayu bahtera Nabi Nuh, mengarut sungguh orang kita ni. Cari mana kayu bahtera Nabi Nuh ni? Jual pula keping-keping, siapa simpan ni jadi pelaris, murah rezeki. Kalau pelaris mu tak payah jual lah. Simpan kat kamu belakang, dapat satu keping untung 1 juta, 10 keping 10 juta, 100 keping bolehlah 1 bilion. Tak payah jual lah, simpan kat kamu. Ni jual pula kat orang, jual pula murah pula tu. Berapa sekeping? RM35, RM50. Allahu Akbar. Kalau nak cari bahtera Nabi Nuh tu sungguh research berapa tahun mu nak kena buat. Nak kena research hafal lab ni. Sebelum pergi hafal lab tu, nak jumpa bahtera Nabi Nuh duk mana tak tahu. Berapa ni? Lepas tu kalau jumpa, katalah kita dah habis dana 10 bilion untuk buat research, cari atau orang tu begini. Bila jumpa atau pula ke lab, betul ke tak kayu ni, berapa usia dia, begini. Kayu hak jumpa mustahil lah ada komplit bahtera tu. Mungkin ada macam orang jumpa dekat apa, kayu hak sungai, dekat sungai di Pahang mana kan, kayu ada sikit je lah. Kalau tuan-tuan potong keping tu, adalah juga jadilah 100 keping ke 1000 keping. Tak jual, nak jual RM35 ke? Orang panggil. Melainkan modal dia hanya air liur. Ambil kayu mana-mana, potong, boleh pun ni kayu bahtera Nabi Nuh. Air liur je modal dia. Memang dia boleh jual lah RM35. Tapi kat orang hak tak percaya tu, beli juga tak tahulah. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka buatlah bahtera dengan pengawasan dan kawalan kami, dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong orang yang zalim itu. Wa dzakara Muhammad bin Ishaq an at-Taurat anna Allah amarahu an yasna'aha min khashabis saj wa an yaj'ala tulaha 80 dhira'an. Panjang dia 80 hasta. Wa arduha 50 dhira'an. Disebut daripada Taurat ni Israiliyat. Daripada Taurat ada disebut panjang dia 80 hasta. Lebar dia 50 hasta. Kemudian disapu pula dengan apa, qar dipanggil ni. Kemudian ada pula belah airnya. Dan irtifak tinggi dia pula 30 hasta. Ada 3 tingkat. Setiap tingkat 10 hasta. Hak bawah sekali untuk binatang dan juga artelia. Kemudian hak tengah untuk manusia, hak atas sekali untuk burung. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi maknanya Allah wahyukan kepada Nabi Nuh untuk buat bahtera. Janganlah kamu merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Kerana innahum mughraqun, mereka akan ditenggelamkan. Maka itulah yang Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi Nuh AS, kerana kaumnya minta disegerakan azab. Dia minta disegerakan azab. Mana azab? Marilah. Akhir sekali Allah segerakan kepada mereka azab. Alhamdulillah Allah tak segerakan azab kepada umat ini. Jadi kita masih ada ruang masa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-samalah kita mendoakan antara satu sama lain, pakat-pakat doa sama kita. Semoga Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada kita semua, saudara-saudara kita, sahabat handai kita, para asatidzah, guru-guru kita, para pencinta kebenaran. Dan moga-moga kita semua terpandu kepada
apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung lagi cerita Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.